Jumlah kes baharu COVID-19 terus mencatatkan peningkatan dengan 24,599 kes dilaporkan hari ini berbanding 22,642 kes malam. COVID-19 merupakan sejenis virus yang membahayakan nyawa manusia dengan menyerang sistem respirasi yang akan menyebabkan selesema SARS dan MERS. Kes positif pertama di Malaysia berlaku pada 25 Januari 2020 dan semakin bertambah sehingga beratus-ratus kes. Pihak kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikenali sebagai MCO untuk mengurangkan kes positif yang semakin bertambah ini. Namun demikian, terdapat beberapa punca yang menjejaskan sistem MCO ini. Penularan COVID-19 yang kuat berbanding dengan kes-kes positif yang dikesan oleh pihak KKM. Pesakit juga tidak menyedari mereka dijangkiti dan boleh menyebarkan virus itu kepada orang lain kerana tidak mengalami gejala. COVID-19 sangat menular dan proses pengesahan jadikan COVID-19 kini amat perlahan. Penularan melalui data yang paling bahaya dan mudah melebar merupakan salah satu faktor peningkatan kes COVID-19. Bila data ini melebar dengan cepat sekali, berarti kalau 100 orang dijangkiti, ia boleh menjangkiti 800 orang dalam tempoh yang singkat. Kerajaan melapati peninjuan vaksin COVID-19 terhadap wilayah data dikawal menjadi semakin lemah dalam tempoh 3 bulan. Kekurangan pengalaman dan pengetahuan untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Walaupun sebelum ini kita berpengalaman menangani pelbagai wabak, tapi wabak COVID-19 ini merupakan wabak yang baru. Disebabkan penularan COVID-19 yang kuat, kekurangan ilmu tentang virus baru ini dan peringatan yang lambat menyebabkan berlakunya pandemik COVID-19. Langkah pertama, kuarantin diri di rumah apabila pulang dari negara asing atau disyaki menghidapi COVID-19. Hal ini kerana mereka akan diisytiharkan bebas daripada jangkitan COVID-19 secara rasmi selepas 14 hari. Pada masa itu, mereka tidak dibenarkan untuk keluar ke mana-mana. Selain itu, mereka diminta untuk memakai gelang pink secara wajib sepanjang tempoh kuarantin. Kesannya, jika mereka keluar sebelum tempoh kuarantin, mereka akan ditahan atau didenda. Langkah kedua, kekal berada di rumah. Hal ini kerana tindakan ini dapat mengurangkan risiko setiap individu agar tidak menghidapi COVID-19. Bukan itu sahaja, kerajaan telah menetapkan bilangan orang keluar dari rumah untuk memberi barangan keperluan dan lain-lain. Peranan pihak hospital penting dalam pencegahan pandemik COVID-19. Pihak hospital menyebarkan informasi tentang cara jangkitan dan gejala COVID-19. Pihak hospital juga membekalkan pelbagai vaksin kepada rakyat Malaysia supaya semua orang mempunyai imunisasi untuk mengalahkan COVID-19. Setiap individu mestilah memelihara kebersihan diri pada setiap masa, dari mencuci tangan anda ke memakai pelitup muka. Setiap individu juga perlu mengikuti jadual vaksinasi sendiri. Penjagaan jarak 1 meter patut diamalkan. Setiap individu wajar memainkan peranan sendiri untuk membendung penularan pandemik ini, supaya negara kita kembali kepada keadaan yang sihat dan sejahtera. Kesan pertama, bidang pendidikan. Semua sekolah di China terpaksa ditutup pada Mac 2019.
Kebanyakan sekolah di Malaysia ditutup. Penutupan sekolah akibat COVID-19 dijangka memberi kesan seumur hidup terhadap pendidikan dan kesejahteraan ekonomi pelajar yang terjejas. Pada April 2020, dua pemeriksaan utama iaitu UPSR dan PT3 dibatalkan membabitkan lebih 450,000 calon UPSR dan kira-kira 440,000 calon PT3. Kesan 2. Ekonomi. Pihak kerajaan telah memberikan arahan kepada semua peniaga supaya tutup kedai untuk mengurangkan kes COVID-19 yang semakin merawat ini. MCO 2.0 telah diperkenalkan pada 11 Januari 2021. Hanya seorang ahli keluarga sahaja yang boleh keluar membeli barang keperluan. Sektor perindustrian juga diarahkan tutup apabila terhadap kes positif daripada pekerja dari industri. Sementara itu, terdapat kesan COVID terhadap pelancongan dan kebudayaan. Banyak perniagaan dalam industri berkaitan seperti penginapan, pengangkutan, membeli belah, makanan dan minuman, seni dan budaya dijejaskan. Sepanjang tempoh perintah sekatan ini, pengusaha yang terlibat dalam industri pelancongan terus dipinggirkan. Akhir sekali, pengusaha industri pelancongan beralih arah ke bidang lain akibat bebanan hutang dan tiada sebarang bantuan. Pada waktu yang sama, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Tan Sri Noor Hisham Abdullah berkata, masyarakat Malaysia tidak terkecuali dan kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental. Segelintir masyarakat mendapati sukar untuk mengekalkan kestabilan emosi daripada pandemik ini. Peningkatan kes bunuh diri, penderaan rumah tangga dan gangguan mental semasa wabak COVID-19 sangat membimbangkan. Kesimpulannya, akibat daripada pandemik COVID-19, pelbagai isu telah pun berlaku dan telah memberi kesan yang besar kepada masyarakat di Malaysia. Kesan paling jelas ialah perubahan norma. Sektor-sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesihatan, pelancongan dan lain-lain turut mengalami kesan yang serius. Selain itu, pelbagai isu juga timbul semasa negara kita dilanda oleh wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, kita haruslah peka dan sentiasa mematuhi keputusan dan SOP yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Kita juga hendaklah memberi kerjasama yang secukupnya supaya wabak COVID-19 di negara kita dapat ditangani dengan lebih baik dan efisien.